YB, di pihak pembangkang ataupun kalau kita lihat antara komposisi kerajaan dan juga pembangkang dalam sesuatu pembentangan pembahasan usul kepada bajet 2023 ini, ada ruang untuk pihak pembangkang mempertikaikan, membahaskan maupun menolak bajet yang akan tiba ataupun yang akan dibentangkan. Cuma apabila berlaku penolakan itu, sudah pasti ia akan dijadikan modal politik untuk menyatakan bahawasanya tidak ada persefahaman antara pihak pembangkang untuk menyokong inisiatif pihak kerajaan dalam memulihkan negara. Dan ini banyak dimainkan oleh penyokong-penyokong politik di sebelah sana untuk supaya memburuk-burukkan mungkin image ataupun mungkin persepsi kepada pihak parti politik lawan. Jadi tidakkah gelanggang bajet 2023 ini juga boleh menjadi gelanggang pertemuan politik, YB? Ya, untuk nak elak ianya dipolitikkan, maka sepatutnya amalan yang telah dilakukan pada dalam nak merangka bajet 2022 patut diamalkan kembali. Okay. Iaitu di mana melibatkan pembangkang untuk merangka bajet bersama, dan tidak ada salahnya kalau ianya dilakukan, dan dengan adanya penglibatan pembangkang tidaklah bererti bahawa apa saja yang dicadangkan oleh pembangkang itu semestinya diterima, kerana seperti mana yang apa telah berlaku pada bila nak rangkakan bajet 2022 itu memang ada cadangan-cadangan yang diterima, ada yang tidak. Tetapi MOU itu telah menentukan ada aspek-aspek yang tertentu yang mesti diterima. Okay. Tapi MOU ini sebenarnya ramai yang tak faham. Ianya masih lagi boleh diamalkan kerana dia tidak ada tarikh luput. Tarikh luputnya ialah apabila pilihan raya itu berlaku. Bila parlimen dibubarkan, pilihan raya diadakan, maka MOU itu tak boleh, tidak ada. Tetapi yang dalam MOU ini hanya menyatakan bahawa tidak boleh adakan PRU pilihan raya itu sebelum bulan Julai. Okay. Tetapi tak bererti bahawa MOU itu tamat pada bulan Julai. Ini salah faham, ya. So kalau kerajaan ingin mengamalkan satu pendekatan yang lebih terbuka, melibatkan semua pihak dalam perbincangan untuk menghasilkan satu bajet yang benar-benar menumpukan persoalan kestabilan, menumpukan persoalan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, ekonomi dan sebagainya. Tak ada masalah dia libatkan semua pihak. Tetapi malangnya tidak, dan bila dia tidak melakukan seperti mana yang telah dilakukan untuk merangka bajet 2022, maka kita akan lihat sudah pasti akan ada teguran-teguran, komen semasa pembentangan bajet dan pembahasan bajet. Mungkin bukan pembentangan, tapi semasa pembahasan bajet. Kerana sudah pasti ada idea-idea yang telah tidak dilaksanakan ataupun yang tidak difikirkan oleh kerajaan yang kita pihak pembangkang ingin sampaikan. Tak dapat kita sampaikan semasa ianya dirangka. Maka kita akan terpaksa sampaikan semasa ianya dibahas. Dan apabila tidak ada keterlibatan ini, maka timbullah tanggapan bahawa sememangnya bajet yang nak dibentangkan ini ada banyak aspek gula-gula oleh kerana nak hadapi pilihan raya. Kalau dia dilakukan dengan secara yang jujur, dengan cara yang telus, maka dia akan teruskan amalan engagement di antara pembangkang dan kerajaan untuk merangkakan yang terbaik untuk rakyat. Sekurang-kurangnya ruang perbincangan itu lebih terbuka dan juga lebih menyeluruh. Bajet 2023 ni, YB, apakah ia menjadi penentu kelangsungan populariti Datuk Seri Ismail Sabri? Saya rasa banyak bergantung kepada banyak aspek lah, banyak aspek. Tak semestinya bajet semata-mata, kecuali kalau ianya benar-benar digunakan sebagai gula-gula untuk nak hadapi pilihan raya. Tetapi saya rasa populariti mana-mana individu, khususnya Perdana Menteri, akan dinilai banyak segi. Termasuklah juga dengan soal suasana ataupun amalan pembaziran yang baru-baru ni kita dengar bahawa pergi ke New York, bawa executive jet yang besar, ramai yang dibawa, kabinet dia pun ramai, setiap seorang menteri pun ramai pula dia punya pegawai. Semasa kami membentuk kerajaan zaman PH dulu, jumlah menteri kabinet memang dikawal. Dan pegawai setiap menteri pun dikawal. Tidak boleh lebih daripada 6 orang, tak boleh lebih daripada 7 orang, dan setiap seorang tu akan dibentangkan kepada Perdana Menteri untuk mendapat kelulusan
dia akan lihat dari segi kelulusan, kesesuaian dan sebagainya. Maka ianya bukan satu perkara yang dibentuk kabinet dan kerajaan itu bukan dibentuk untuk mendapat sokongan. Ya, kita malangnya kita ada kabinet sekarang ini yang merupakan kabinet yang bertujuan untuk memaksimalkan sokongan, maka ramailah menterinya, ramailah timbalan menterinya, ramailah pegawai kerajaannya ataupun pegawai menterinya. Dan hala tuju tak jelas kerana ianya berpaksikan soal sokongan. Ya, maka kita dapati bahawa selepas berlakunya langkah Sheraton, malangnya hala tuju kerajaan macam agak bertujuan untuk kekal berkuasa sahaja, ya, tanpa adanya. Tapi pada masa yang sama, to be fair, telah berlakunya pandemik dan ini pun banyak mengganggu, tetapi dalam suasana pandemik yang banyak kerja tak boleh buat, ada ramai pula menteri dan ramai pula timbalan menteri, tu yang menjadi tanda tanya. Okay. Ya, memperbanyakkan jawatan dan jawatan itu menjadi sebagai sogokan untuk mendapatkan sokongan. Itu yang apa yang berlaku malangnya. Ya, apa yang kita telah berusaha bila kita membentuk kerajaan PH ialah melantik mereka-mereka yang dianggap mampu melaksanakan tugasan secara profesional dengan cara yang terbaik dan dengan kos yang paling minimal, kerana memang suasana jimat cermat dalam suasana banyak ketirisan dan hutang yang terpaksa dibayar. Okey. Baik.